Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh dengar suara cikgu? Kejap, ramai pula masuk malam ni. Cikgu tak jangka ramai yang masuk. Jadi bagi tahu kawan kalau nak masuk guna email MOE senang sikit supaya tak perlulah cikgu nak admit. Okey, alhamdulillah untuk first class kita, alhamdulillah boleh dengar Untuk first class kita untuk hari ini, insyaAllah cikgu akan bersama dengan kamu sampailah waktu tibanya SPM. Cikgu akan cuba buat kelas dalam mungkin dalam seminggu 2 atau 3 kali bergantung pada keadaan. So cikgu akan maklumkan dari semasa ke semasa lah bila kelas yang akan cikgu adakan. Okey, untuk malam ni kita just fokus sahaja kepada tajuk-tajuk utama ataupun cikgu nak tolong kamu kan untuk kamu nak kuasai tajuk di dalam soalan yang akan ditanya nanti. Sebab kebanyakan kita cikgu faham disebabkan oleh pandemik, kita banyak kelas online, kamu jarang berjumpa dengan cikgu, menyebabkan kamu banyak study sendiri sebenarnya. Cikgu, saya tanya, lepas ni recording akan send kat group? Ya, lepas ni recording ni cikgu akan send dekat group. Don't worry, yang mana yang kawan yang tak dapat masuk sekarang, kamu maklumkan kepada kawan yang cikgu akan send recording ni dekat group nanti. Don't worry. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, untuk hari ni sebenarnya cikgu akan, mana ni cikgu punya ni? Cikgu akan sentuh mengenai, okey sebelum tu cikgu nak tanya. Ada tak kamu dapat, mana note cikgu? Ada tak kamu dapat modul ni? Modul ni? Dapat tak? Ada yang cikgu share tak dengan kamu? Ini yang terbaru lah baru dalam mana first page ni. Baru dalam minggu ni, baru dalam semalam tak salah cikgu. Baru kita share dengan pelajar modul ni. Ada tak dapat? Tak ada cikgu. Kalau ada dapat, dalam grup Pasak Sejarah pun cikgu ada share semalam kan. So kamu boleh tengok juga untuk grup Pasak Sejarah tu dan kamu boleh kalau kamu ada bajet, kamu boleh photostat. Kalau tak ada bajet, kamu just tengok daripada online pun tak apa. Okey. Kenapa penting modul ni? Modul ni adalah koleksi soalan trial untuk negeri-negeri yang ada dekat Malaysia ni. So dikumpulkan, dikompilkan jadi satu. Biasanya bila kita tinggal lagi sebulan, 2 bulan kan, kita akan tumpu kepada soalan-soalan trial bagi setiap negeri. Okay? Dan di sini kita akan lihat soalan mana yang kita nampak yang popular, soalan mana yang ditanya banyak di dalam trial. Dan kita tak boleh juga tengok pada soalan yang popular juga kadang-kadang soalan yang tak popular itulah yang dia akan dapat yang masuk dalam exam kita yang sebenar. Okay, jadi cikgu terus saja pergi kepada next kita punya apa agenda kita hari ni. Untuk hari ni cikgu nak buat tumpuan kepada tajuk 9. Okey, tajuk 9 ni dia dalam buku teks form 4 dia adalah daripada bab 1 dengan bab 2. Bab 1 dengan bab 2. Maksudnya kat sini kalau bab 1 dengan bab 2 ni akan muncul satu soalan daripada sini. Sama ada daripada bab 1 maupun bab 2. Bab 1 tak banyak, dia sikit je. Tapi bab 2 ni kita lihat dia agak banyak. Sebab dia daripada nasionalisme di Eropah, di Asia Tenggara dan juga di mana satu lagi dekat negara kita. Jadi pecahan dia pun ada 2 bahagian, 2 part. Kan untuk negara kita satu part, untuk yang daripada luar tu, nasionalisme luar tu part yang lain. Jadi tu jadi kita cubalah fokus kepada tertentu. Okey. Malam ni cikgu nak
Okey, cikgu nak tanya sebelum ni. Kamu boleh thumb up je. Kan, kamu boleh letak bagi tahu cikgu tengok makluman je dekat chat ke apa. Siapa yang dia ada nota sendiri setakat sekarang? Cikgu nak tanya, siapa ada nota sendiri setakat sekarang ni? Cuba ni kan dekat ruangan chat. Siapa ada nota sendiri? Cuba letak jawapan kamu dekat ruangan chat. Kalau ada, letak je ada. Kalau tak ada, kata je tak ada. Okey, ada. Yang perempuan je yang ada ni, yang lelaki tak ada. Okey, ada, tak ada. Okey, ada, tak ada. Okey. Untuk sejarah, yang paling bagus ni sebenarnya kamu ada nota sendiri. Okey, sekarang ni kalau kita nak kira sampai dah masa yang terdesak sekarang ni, kita dah tak nampak dah nota sendiri ke, nota mana kita dah tak nampak dah. Okey, cikgu akan ajar kamu teknik keyword dari segi fakta. Macam mana kita ingat fakta berdasarkan kepada koleksi soalan dan juga panduan jawapan yang cikgu akan buat bersama-sama dengan kamu. Okey cikgu akan buat bersama dengan kamu. Cikgu masih lagi dapat gangguan dekat skrin ni. Ramai yang cuba attend nak masuk. Cuma kalau macam ni nanti mungkin cikgu boleh tukarlah kepada Zoom ke apa sebab Zoom ni dia banyak sikit. Kalau ni dekat 250 je yang kamu boleh masuk. Okey. Untuk yang pertama, untuk bab 1 bab 1 ni kalau tingkatan 4 ni kita tengok pada tingkatan 4. Kalau kamu ada buku teks tingkatan 4 pun kamu boleh rujuk buku teks tingkatan 4 sama-sama dengan cikgu. Okey. Kita tengok kepada ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Kalau kita tengok tajuk dia adalah tajuk mengenai warisan negara bangsa. Cikgu dah kata dah. Warisan negara bangsa bab 1 dengan bab 2 nasionalisme ni satu soalan akan muncul sama ada 10 markah ataupun 20 markah. Kan? Jadi kat sini kita tengok dulu ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Kan? Dia ada 4 ciri. Okey, macam mana kita nak ingat? Kita nak ingat 4 ciri negara bangsa alam Melayu. Okey. Dekat di sini dalam yang cikgu tunjukkan di sini, apa yang kamu nampak di sini ialah, sekejap cikgu bagi dia besar sikit. Ada kosong lagi ke? Okey. Yang cikgu nak tunjukkan di sini ialah yang pertama, kalau kita sentuh mengenai ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ni, kan ada 4. Kamu kena ingat, dia ada 4. Kalau 4 markah, contoh dia bagi kat sini 4 markah, kau bagi 4 tu kau dapat dah 4 markah dah. Okey, apa 4 tersebut? Ini yang cikgu bagi untuk mudah kita nak ingat. Satu adalah raja. Ataupun cikgu highlightkan dulu yang ada jawapan kat sini. Satu adalah raja. Ingat raja, ini yang perlu kamu hafal. Okay. Apa yang perlu kamu hafal? Kamu mesti hafal faktor. Apa faktor? Kalau ada 6 faktor. 6 faktor nasionalisme. Kamu kena hafal 6 faktor tu dulu. Isi kandungan bawah dia nanti dulu. Kamu hafal dulu 6 faktor tu. Sama juga macam ni. Kalau ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, kamu hafal dulu dia ada 4. Kamu tahu dia ada 4. Apa dia 4 tu? Satu ada raja. Yang kedua dia ada kalau daripada sinilah ada undang-undang. Yang ketiga dia ada wilayah pengaruh. Dan yang keempat dia ada rakyat. Itu 4. Okey. Macam mana kita nak ingat dia? Kadang-kadang yang ni ikut turutan daripada buku, dia ikut dia letak apa. Cikgu bagi senang kita nak ingat. Kamu ingat raja. Kalau kerajaan tu ada raja, mesti ada rakyat. Ini cara mudah untuk kita nak ingat. Raja mesti ada rakyat. Dalam sebuah negara, kita tengok contoh negara Malaysia sekarang. Dalam sebuah negara mesti ada undang-undang. Boleh ambil note sikit kat sini Mesti ada undang-undang. Dan dalam sebuah negara juga kalau dulu dia mesti ada wilayah pengaruh. Sekarang tak adalah wilayah pengaruh ni. Kalau dulu dia ada wilayah pengaruh. Kan? Okey. Jadi bila kita nak ingat, kita ingat raja. Lepas raja mesti ada rakyat. Bila ada raja, ada rakyat ni dalam kerajaan tu dia mesti ada undang-undang dan juga dia ada wilayah pengaruh. So kamu ingat 4 ni bermaksud kamu dah dapat dah pun 4 markah. Kita mesti work smart.
Work smart ni maksudnya kita jawapan ni banyak. Kalau kita tengok contoh jawapan yang diberi dekat dalam skema ni kan, dia ada sampai 17 jawapan. Tapi kita tak nak sampai 17 jawapan pun. Jawapan yang dia nak hanya 4 saja. Ataupun kadang-kadang kalau dia pergi pada AC mungkin dia nak 6 ataupun 8. Kan? Contoh yang diberi kat sini dia nak 4 je. Kalau dia nak 6 atau 8 bermaksud di dalam huraian kat bawah ni kan, di bawah raja, maksudnya kamu ingat pula kalau cikgu akan ingat raja ni adalah tonggak kepada kerajaan, tonggak utama kerajaan. Undang-undang ni kita akan ambil panduan dalam pentadbiran. Cikgu tak ambil semua, cikgu hanya ambil poin-poin tertentu je. Huraian dia. Yang mana yang mudah kita nak ingat. Wilayah pengaruh ni kita ingat rakyat ni dia menerima ataupun memperakui raja. Kalau kita kata rakyat menerima raja tersebut, dapat markah lah. Ataupun rakyat memperakui raja tersebut, dapat markah juga kat situ. Dan rakyat pula, rakyat mestilah setia kepada raja. Nampak tak? Kalau kat sini, kalau kita tambah, kalau kita nak senang nak ingat, kamu ingat raja sebagai tonggak. Tu kat situ. Kemudian rakyat pula adalah sebagai apa? Tadi kita rakyat ni mesti bagi taat setia, mesti setia kepada raja. Undang-undang ni menjadi panduan dalam pentadbiran. Dan wilayah pengaruh ni pula di bawah dia adalah diperakui. Maksudnya rakyat memperakui raja tersebut ataupun rakyat terima raja tersebut. Okey. Berdasarkan kepada keyword ni, raja, tonggak, rakyat, setia, undang-undang, panduan, wilayah pengaruh dan diperakui, kamu buat je ayat yang lengkap. Di sini sebenarnya kamu dah dapat 8 markah dah. Janji ayat yang lengkap. Kalau kamu tengok jawapan yang ada ni, ini adalah panduan kepada guru. Jadi jawapan memang jawapan tak lengkap. Jadi kita kalau kita buat soalan sama ada soalan struktur mahupun soalan esei, mestilah dalam ayat yang lengkap. Maksud cikgu ayat yang lengkap kita ambillah daripada pangkal soalan ni. Jelaskan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah mempunyai raja. Raja merupakan tonggak utama kerajaan. Selain itu, ataupun kita ciri yang berikutnya boleh juga terpulang pada kamu, ialah mempunyai undang-undang. Undang-undang dijadikan panduan dalam pentadbiran. Malah terdapat juga wilayah pengaruh dan sebagai ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, rakyat akan memperakui raja sebagai pemerintah contohnya lah, ataupun memperakui raja dalam pentadbiran. Tak pulang kalau buat ayat kamu macam mana, mesti ada perkataan memperakui ataupun menerima raja. Okey, kemudian rakyat pula. Okay, kita akan kata selain itu apa di samping itu ciri yang berikutnya ialah rakyat ni. Rakyat pun dah cukup dah rakyat. Rakyat mestilah setia kepada raja. Simple je. Buat ayat yang simple je. So asalkan ayat kamu lengkap bermaksud ayat kamu tu mesti ada subjek plus dengan predikat. Macam mana kamu belajar dalam bahasa Melayu, insya-Allah kamu akan dapat markah kat situ. Ingat ini soalan dia tanya mengenai jelaskan. Kalau jelaskan, biasanya huraian di bawah dia kamu akan dapat markah. Tapi kalau dia kata soalan kalau dia kata nyatakan ataupun senaraikan, nyatakan ataupun senaraikan, kamu just bagi poin yang ini sahaja. Yang ada 1, 2, 3, 4 ni. Bagi yang tu dulu. Maksudnya mungkin dia kata senaraikan 3 ciri ataupun senaraikan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. So ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ialah raja. Selain itu terdapatnya rakyat. Malah ia juga terdapatnya undang-undang. Contohlah. So kita akan buat macam itu. Kita tak perlu nak menghurai lebih lanjut. Ingat kalau soalan nyatakan ataupun senaraikan. Kita just senaraikan faktor je. Kita just senaraikan ciri je. Poin utama. Sebab tu cikgu tadi, awal-awal tadi, cikgu suruh kamu buat apa? Hafal kan? Hafal poin utama dahulu. Hafal ciri dahulu.
Apa ciri negara bangsa? Raja, rakyat, undang-undang, wilayah pengaruh. Kan? Kalau kita nak menghurai tentang dia, kalau soalan jelaskan, kan mungkin dia nak 6 markah. So raja sebagai tonggak negara. Kalau setia ni apa? Rakyat mesti setia kepada raja. Kalau undang ni apa? Undang-undang menjadi panduan dalam pentadbiran. Kalau wilayah pengaruh, maksudnya rakyat memperakui raja. Ataupun kita kata raja diperakui rakyat. Boleh jugalah. Maksudnya dalam kata yang lain, rakyat menerima raja tersebut. Itu je. So kalau kamu dapat bagi ni kan cikgu bagi 8 dah confirm 8 point. 8 pilihan markah yang ada. Kan? So senang untuk kamu nak kuasai. Okey, takat ni ada soalan nak tanya tak? Tiba-tiba waktu ni tiba nak tanya cikgu, ada tak soalan nak tanya cikgu waktu ni? Kalau nak tanya cikgu waktu ni, cikgu rasa kamu boleh letak je dekat ruangan chat Cikgu dalam masa yang sama pun cikgu akan tengok dalam ruangan chat juga. Ini cara nak ingat So bila kamu buat nota nanti, nota terkini yang kamu akan buat, kamu buat berdasarkan kepada keyword. Inilah dia. Ciri, letak je ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, raja, tonggak. Rakyat, setia. Undang-undang, panduan. Wilayah pengaruh, kita kata diperakui. Siapa yang diperakui ni? Raja diperakui. Ataupun kita kata rakyat menerima raja tersebut. Dah, simple. So daripada sini sebenarnya kita dah kuasai untuk ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey. Ada soalan? Okey, cikgu kalau pakai penanda wacana boleh kan? Tak ada masalah. Boleh pakai penanda wacana. 1 point kena 1 ayat ke? Ya, betul. 1 point buatlah 1 ayat. Biasakan diri 1 point buat 1 ayat yang lengkap. Kan? Okey, cikgu kalau soalan jelaskan kita cuma bagi fakta sahaja boleh ke dapat 4 markah. Okey, setakat sekarang kalau soalan pun jelaskan, kalau kamu tengok dalam skema jawapan yang ada sekarang ni, ada kan 4 poin tu kan? Sebenarnya masih lagi boleh dapat markah. 4 kalau kamu bagi 4 poin utama dia ciri, 4 ciri kamu bagi, kamu tak hurai pun 4 ciri tersebut, masih lagi kamu dapat markah lagi. Don't worry, tak ada masalah tu. Kan? So yang penting juga kata tips dia sekarang untuk last minute ni dalam kurang dalam 40 hari lebih, ni 40 hari lah, cuma ambil 40 hari lah. Dalam 40 hari ni kan, kamu fokus kepada penguasaan fakta untuk keyword. Kan? Untuk keyword. Sebab kalau kamu tak kuasai fakta, kamu akan hadapi masalah nanti untuk kamu nak jawab soalan nanti. Terus terang cikgu cakap, kamu tak kuasai fakta, susah kamu nak kuasai soalan. Kan? Ini cikgu bincangkan untuk kertas 2 kertas 2 yang 100 markah tu. Okey? Okey, so kita pergi, ada lagi soalan tak? Okey, tak ada. Kita next, kita terus pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey. Soalan yang berikutnya, dia tanya mengenai ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ini yang ramai daripada kita mix up dengan ciri-ciri kerajaan alam Melayu tu satu, dan juga ciri-ciri kerajaan Melayu, Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kalau alam Melayu tadi ciri dia ada 4. Kan? Tapi dalam Kesultanan Melayu Melaka dia ada 6 ciri. Kalau Kesultanan Melayu Melaka dia ada 6 ciri. So kita ingat yang tadi alam Melayu dia ada 4. Kalau Kesultanan Melayu Melaka dia ada 6. Tapi ada 3 benda yang sama. So kita ingat dulu apa 3 benda yang sama, kita keluarkan dulu. Okey, jadi yang pertama cikgu keluarkan dulu, kamu boleh rujuk kepada poin yang ada kat sini juga. Jadi apa yang ada, yang sama yang kita nampak, satu cikgu nampak rakyat. Yang kedua cikgu nampak wilayah pengaruh. Yang ketiga cikgu nampak adalah undang-undang. Kan? So ada 3 benda yang sama dengan alam Melayu, ciri-ciri alam Melayu. Kan? Jadi kita ingat 3 ciri ni yang sama. Apa yang tak sama ialah, apa yang tak sama? Yang pertama terlihat kerajaan, kedaulatan dengan lambang kebesaran. Okey, dia sebenarnya kerajaan tu sebenarnya sama dengan raja. Dalam kerajaan alam Melayu kita ada raja. Tapi kerajaan ni sebenarnya sama dengan raja sebab kalau kita tengok huraian di bawah kerajaan ni, dia akan kata dalam kerajaan ni mesti ada raja. Huraian kepada kerajaan tersebut. Kan? Okey, barulah kita ambil kepada kerajaan
Ini yang tak sama lah kita, tapi sebenarnya huraian lebih kurang je. Kedaulatan, kemudian satu lagi adalah lambang kebesaran. Okey. Kita buat macam tadi juga kan. Oh cikgu terus letak tepi, lepas tu cikgu ke sini sikit. Okey, tak apa. Cikgu ni kan kat sini, cikgu gunakan point kat sini. Okey. Jadi di sini kita ingat 6 ni. Yang pertama cikgu kata ingat 6 dulu, hafal 6 ni dulu. Dah hafal 6 tu, baru kita tengok sebab soalan ni, dia mungkin yang soalan yang kita tengok yang ada sekarang, dia nak 4 atau 3 markah dengan 4 markah. Daripada Johor dengan Kedah, ciri negara bangsa Kesultanan Melaka. Ini dalam soalan struktur, naik dalam soalan struktur. 2 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. 4 markah daripada Sarawak, soalan daripada Sarawak. Jadi apa yang kita nak buat kat sini Apa yang kita nak buat kat sini ialah okey. Apa yang kita nak buat kat sini? Kerajaan. Apa yang kita nak urai di bawah kerajaan? Kan? So kita ingat poin yang kita nak urai. Di bawah kerajaan mesti ada raja. Kalau sebuah kerajaan mesti ada raja. Kalau tak ada raja, mana nak dapat kerajaan? Mana nak ada kerajaan kan? So huraian dia mesti ada raja. Okey, kalau rakyat mesti apa? Sama macam tadi, mesti bagi taat setia ataupun kesetiaan kepada raja. Kan? Okey, kedaulatan ni apa? Kedaulatan ni ialah lambang kekuasaan tertinggi. Kalau kita belajar dalam tingkatan 5 bab 1, kita belajar mengenai kedaulatan. Apa dia kedaulatan? Adalah kekuasaan tertinggi. Kan? Okey, kekuasaan tertinggi siapa? Pemerintah dalam kekuasaan tertinggi raja dalam pemerintahannya, dalam pentadbiran dia. Kan? Okey. Kalau wilayah pengaruh, apa kita nak letak di bawah wilayah pengaruh? Sama juga di mana kita akan kata raja ni diterima ataupun diakui. Maksud diperakui oleh rakyat. Kan, raja ni diperakui oleh rakyat. Kalau undang-undang, kita akan rujuk dekat sini dekat Melaka. Kamu terus dia ambil hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka bila kamu nak hurai tentang dia. Adanya 2 undang-undang bertulis sebab ini adalah undang-undang bertulis iaitu hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Okey, kalau lambang kebesaran, apa kita nak ingat kat sini adalah identiti apa? Sesebuah kerajaan. So ni adalah identiti kerajaan. Okey. Kenapa cikgu bila kita buat macam ni kan? Bila kita buat macam ni bermaksud kita ada 6. Jawapan kita kalau katalah soalan jelaskan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. So dia nak dalam 6 ataupun 8 markah. So kamu boleh ambil, kita dah hafal 6 dah, maksudnya kita dapat 6 markah dah. So mana lagi kita nak cari lagi 2 markah. Inilah dia yang kita nak cari lagi. So maksudnya bila ada kerajaan mesti ada raja. Rakyat mesti bagi taat setia kepada raja. Huraian dia sama macam dekat atas tadi. Kedaulatan benda yang baru iaitu merupakan kekuasaan tertinggi seorang raja dalam pemerintahan. Wilayah pengaruh sama macam tadi diperakui oleh rakyat. Raja diperakui oleh rakyat. Undang-undang di Melaka kita ada undang-undang bertulis iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Dan lambang kebesaran. Lambang kebesaran menunjukkan ataupun melambangkan identiti kerajaan kita. Kalau contoh kita nak bagi, kita bagilah satu contoh kat sini, contoh macam alat regalia ke apa. Dan dapatlah markah. Paling mudah kita nak bagi, guna warna. Warna kuning kan, diguna warna kuning ke apa. Warna kuning adalah warna diraja, contoh. Itu identiti. Kan identiti raja kita, warna kuning tu identiti untuk dia. Jadi bila kita bagi kat sini, apa yang akan berlaku kat sini contoh, ini kamu akan dapat 1 markah. Ini 2 markah, 3, 4. Cikgu je nak tunjukkan markah. Berapa markah kamu dapat daripada sini 6 dah, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nampak tak? Kamu dah dapat 12 markah. Yang dia nak kalau soalan contoh cikgu tambah soalan satu lagi. Jelaskan
ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Contohlah cikgu bagi ni sikit kat sini kan, singkatan kat situ. KMM, Kesultanan Melayu Melaka. So dia nak kat sini mungkin katalah dia nak 8 markah ke ataupun 6 markah ke apa kan. Inilah stok jawapan yang kamu ada. Kamu dah ada 12 dah. So kalau kita tengok dalam buku, banyak kita kena baca. So kita work smart. Work smart ni, kita tak perlu baca semua untuk kita nak mengingat detail, sedetail mungkin sebab markah maksimum hanya 8 markah je. Dia tak lebih daripada 8 markah, 8 je. Jadi kita tumpukan kita macam mana kita nak grab 8 markah tersebut. Kadang-kadang contoh faktor kadang banyak sangat faktor. Tapi dia nak 8 markah je. Kamu hafal tu punya main lama tapi sebenarnya kamu hafal banyak pun jawapan kamu berlebih-lebih sangat pun maksimum dia hanya nak 8 markah saja. Sebab tu cikgu kata work smart. Kan? Untuk soalan objektif, ya kita kena baca overall, keseluruhan kita kena baca. Tapi cikgu nasihatkan kamu untuk soalan objektif ni, kamu banyakkan buat latih tubi soalan objektif. Kan? Kamu buat, kamu tengok yang mana jawapan betul, kamu highlightkan jawapan yang betul, jawapan salah. Tak apalah, nanti untuk satu segmen nanti kita akan buat pula untuk soalan-soalan objektif pula. Kita bincang soalan-soalan objektif. Kan? Hari ni cikgu nak fokus kepada yang ni dulu. Kan? Okay. Jadi cikgu cuma nak cakap dalam masa kamu free ke, ada senggang sikit ke, mungkin kamu ada buku-buku latihan objektif ke apa kan. So kamu buatlah banyakkan soalan objektif dan kamu tahu jawapan ni apa. Soalan ni apa jawapannya. Sebab lagi banyak kamu buat soalan objektif, kamu akan jumpa balik soalan tu dalam SPM yang sebenar. Itu je cikgu nasihatkan kat kamu untuk soalan objektif. Tapi ini adalah soalan yang berdasarkan kepada kertas 2. Cikgu fokus dulu untuk kertas 2 sebab dia melibatkan markah yang sangat banyak kat sini. Okay, so dapat kan? Okay, ada soalan takat ni? Setakat sekarang faham tak? Boleh ikut tak teknik yang cikgu tunjuk kat kamu melalui keyword ni? Tugas kamu, cikgu dah bagi keyword sekarang. Tugas kamu bila kamu nak pindahkan jawapan kamu, kamu hanya buat dalam bentuk apa? Ayat yang lengkap saja. Kamu contohnya kat sini, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ialah adanya kerajaan. Kan macam tu. Di dalam kerajaan mesti ada seorang raja. Dah dapat dah uraian dia kepada dia. Selain itu, terdapatnya rakyat. Rakyat mestilah memberi taat setia kepada sultan ataupun kepada raja. Okey, uraian lagi pada dia kat situ. Malah terdapatnya kedaulatan. Kan, okey, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi. Dan next kamu akan cerita macam tu. Gunalah penanda wacana. Kan lagi senang kamu guna penanda wacana kat situ. Okey. Dapat okey, jadi itu antara yang cikgu boleh tunjukkan kat sini untuk soalan yang kedua ni. Jadi kita dah ada 2 poin sekarang. Satu, ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Dan ada 4 tadi. Iaitu apa? Raja, rakyat, kemudian undang-undang dan juga wilayah pengaruh. Kan? Kemudian kita ada Kesultanan Melayu Melaka pula. Ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kita ada 6. Kita ambil balik yang sama dulu. Yang sama adalah rakyat, undang-undang dengan wilayah pengaruh. Apa yang tak sama? Kerajaan, kemudian kedaulatan dan juga lambang kebesaran. So ada 6. Yang penting kamu hafal dulu. Kalau malam ni kamu bersama dengan cikgu, kamu dapat hafal 4 ciri Kesultanan Melayu Melaka, 4 ciri 6 ciri Kesultanan Melayu Melaka dan 4 ciri kerajaan alam Melayu. So kamu dah kuasai dah benda tu. Yang penting fakta. Kamu tak dapat buat sebenarnya disebabkan kamu tak kuasai fakta je. Kan? Kalau kuasai fakta insya-Allah boleh buat. Okey. Soalan yang berikutnya yang ditanya, banyak negeri tanya adalah mengenai masih dalam bab 1, kita masih dalam bab 1 mengenai kita kata undang-undang. Undang-undang ni kita tahu ada 2. Kalau kita belajar dalam bab 1 ni mengenai Kesultanan Melayu Melaka, undang-undang ada 2 iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. So dekat sini, apa yang penting pertama untuk bahagian ni, kita kena tahu kandungan. Apa kandungan? Kandungan untuk undang-undang ni. Kedua undang-undang ni.
Jadi kalau hukum kandung Melaka ada berapa? Ada 4 kandungan dia. Kalau dalam kejap ada orang mungkin dia guna cikgu hanya admit yang mana boleh masuk je. Okey, dalam ini 4 yang ni 4. Maksud macam tu. Hukum kandung Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka. Kan, okey. Cuba tengok contoh soalan. Maklumat berikut berkaitan dengan undang-undang yang berasaskan syariah dan hukum adat Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dia bagi hukum kandung Melaka dengan undang-undang Laut Melaka. Soalan dia, apakah yang terkandung dalam undang-undang tersebut? Kan, terkandung dalam undang-undang tersebut. Okey, di sini kalau kita tengok kita ada 3, dia nak 3 markah. Kalau cikgu bagi tunjuk kat sini sebenarnya setiap undang yang ada ni dia ada 4. Kandungannya ada 4. Dalam hukum kandung Melaka ada 4, dalam undang-undang Laut Melaka ada 4. Okey. Sama macam kaedah yang tadi, apa yang sama, apa yang beza. Kan? Okey, cikgu terus dia pergi dekat dia punya, ni tak ada, tak apa, cikgu contoh dulu kat sini. Okey. Kalau hukum kanun Melaka, hukum kanun Melaka, yang pertama kita akan ingat dia jenayah. Kan? Yang kedua adalah ekonomi. Kita ingat dulu poin utama dia. Yang ketiga adalah tentang undang-undang tentang kekeluargaan. Dan yang keempat adalah peranan raja ataupun sultan dan pembesar lah. Kan? Okey, pembesar. Okey, itu dalam hukum kanun Melaka. Kalau dalam undang-undang Laut Melaka, okey, apa yang ada dalam undang-undang Laut Melaka? Perkara yang pertama tu jenayah, dia jenayah. Yang ni jenayah dekat darat, hukum kanun Melaka. Sebab hukum kanun Melaka ni untuk kat darat. Undang-undang Laut Melaka ni daripada pelabuhan sampai ke laut. Jadi kandungan jenayah yang berlaku dekat laut lah kita kata. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi ni kalau dekat pelabuhan ke dekat pelabuhan kan, ekonomi ni dia akan kita tukar dia kepada percukaian sebab dia menjalankan aktiviti perdagangan. Jadi dia percukaian. Kan? Kemudian kalau untuk apa lagi? Okey, dia kalau kat sini kita tengok dia ada kekeluargaan sebab dia dekat kahwin lah apa benda sebagainya. Takkan orang kahwin kat laut kot, orang kahwin mesti dah dekat darat ke apa benda kan untuk urusan pernikahan sebagainya. Okey, jadi bila undang-undang Laut Melaka ni dia kita mungkin ambil kat sini kalau dia tentang lautan ni dia adalah tentang pelayaran. Dan yang terakhir yang keempat dia adalah kalau yang ni percukaian dah, pelayaran dah, satu lagi apa lagi satu lagi? Jenayah dekat laut, percukaian, pelayaran, okey peranan. Kalau dekat sini kita tengok peranan raja dengan pembesar. Kalau dekat undang-undang Laut Melaka dia peranan nahoda. Tu cara kan. Cara macam mana kita nak mengingat dia. Kadang-kadang kalau kita hafal macam tu kerana kita miss up. Kan. Tapi bila kita hafal kita kena letak kat kepala kita yang ni dekat darat. Yang ni dekat dari segi pelabuhan sampai dekat laut. Itu sebab tu kita ada 2 undang-undang ni. Maksudnya hukum kanun Melaka dia pakai kat darat je. Jadi apa jenayah yang berlaku kat darat akan menggunakan hukum kanun Melaka. Apa jenayah dekat laut akan menggunakan undang-undang Laut Melaka. So jenayah ni benda yang sama. Dua-dua sama. Kalau dekat sini kan, kalau dekat apa perkara yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Kalau kamu sebut dulu hukum kanun Melaka, kamu sebut ada jenayah, lepas tu dalam undang-undang Laut Melaka juga kandungan dia jenayah, sebenarnya kamu memberi 2 jawapan. Satu kamu cerita tentang hukum kanun Melaka, satu lagi undang-undang Laut Melaka. Maksudnya benda yang sama tapi kamu tujukan kepada 2 benda yang berbeza, hukum kanun Melaka dengan undang-undang Laut Melaka, kamu akan dapat markah kat situ. 2 markah kamu akan dapat. Padahal kamu tahu jawapan jenayah. So jawapan jenayah ni boleh pergi kepada 2 markah. Tapi kena sebutlah di bawah hukum kanun Melaka. Yang ni pula di bawah undang-undang Laut Melaka. Kan? Okey. Kemudian ekonomi cikgu kata tadi kita pairing dia dengan cukai. Kalau dekat darat ekonomi. Kalau dekat laut ni dekat pelabuhan ni cukai. Sebab biasanya berdagang. Kalau berdagang dekat laut dengan apa benda kan dia mesti dikenakan cukai.
Kan, okey. Kalau dekat darat dia tentang kekeluargaan, undang-undang kekeluargaan. Kalau dekat laut pula dia berkaitan mengenai pelayaran. Kan, dan kalau peranan, kalau dekat darat peranan raja dengan pembesar, dan kalau dekat laut peranan nakhoda. Itu cara kita nak ingat. Kan, so kamu kena set dalam kepala kamu yang ni hukum kanun Melaka, ini dekat darat, undang-undang laut Melaka, ini dekat laut. Kan? So kalau kamu dapat yang ni, jawapan yang cikgu bagi dekat bawah cikgu tulis ni, bermaksud kamu akan dapat markah tersebut. Maksudnya kamu boleh dapat full mark lah kat situ. Kan? Ada cuba nak masuk. Berada ada yang lag, yang terleft gambarnya, ada orang dapat masuk. Okey. Jadi tu sama juga dekat bawah soalan nombor 2, nyatakan dua perkara yang terkandung dalam hukum kanun Melaka. Dua perkara. Bagilah jenayah dengan ekonomi, dapatlah markah kat situ. Kan? So itu cara dia untuk kita nak mudah untuk kita nak ingat kat situ. Okey, yang ketiga, penuh dulu lagi tak penuh. Okey, raja berikut berkaitan dengan undang-undang yang terdapat dalam Konstitusi Melaka. Dia bagi hukum kanun Melaka dengan undang-undang laut Melaka. So apa next soalan dia? Nyatakan dua perkara yang terkandung dalam hukum kanun Melaka. Sama juga kita tadi jadi ini antara set jawapan dia. Kalau jawapan ni, inilah dia jawapan dia. Kan? Jenayah dekat kapal. Kan, yang kalau dekat sana hukum kanun Melaka dekat darat Ingat hukum kanun Melaka ni ini untuk darat. Undang-undang laut Melaka ni ini daripada pelabuhan hinggalah ke laut diguna pakai. Dekat situ. Sebab tu kita ada dua undang-undang ni. Okey. Ada soalan nak tanya cikgu kat situ? Sebelum kita pergi kat part akhir mengenai bab 1 ni. Ada soalan apa masuk pelayaran cikgu? Okey. Pelayaran ni belayar lah. Kapal yang belayar tu. Kan? Maksudnya di dalam pelayaran tersebut kita kata undang-undang dan dari segi ilmu pelayaran tu. Kan? Semuanya dah termaktub, dah ada dah. Maksudnya kalau nak belayar, contoh dia bagi dia macam malim. Contoh kalau yang arif tentang pelayaran ni adalah malim. Malim arif tentang pelayaran. Nakhoda ni kita kata dia adalah raja di laut. Kan? Raja dalam kapal dia. Diibaratkan sebagai raja. Dia adalah ketua segalanya. Orang mesti dalam kapal tu mesti dengar cakap dia. Kan? Tapi kalau malim ni pula dia arif tentang pelayaran. Maksud dia kalau katalah dia lalai sebab dia tahu tentang selok belok tentang pelayaran ni semua. Dia tengok bulan bintang, dia tengok ombak, dia tengok arus, dia dah tahu dah keadaan cuaca semua macam mana. Kapal ni selamat ke tak lalu kawasan ni. Jadi kalau disebabkan oleh kelalaian dia menyebabkan kapal tersebut mungkin berlanggar ke, mungkin karam ke, mungkin sebagainya lah. Akhirnya berlaku bencana lah kepada kapal tersebut, maka hukuman ke atas malim tersebut adalah hukuman bunuh. Itu semua ada. Itu semua ada di dalam undang-undang laut Melaka. Itu yang kita kata ilmu pelayaran tu. Kan? So segalanya ada. Okey. Malim, okey. Nak jawab soalan penuh ke cikgu untuk 2-3 markah ni? Ya. Kalau soalan, okey. Satu lagi kita tengok kepada soalan. Kalau soalan contoh biasanya, kalau soalan dia kata macam ni ada dua. Kan? Dua ciri kerajaan perkara yang terkandung. Biasanya kalau soalan macam dua ciri, kan, kalau dalam lembaga lah, dia mesti dekat bahagian pilihan jawapan kita tu kan, dia mesti ada satu Roman, mesti ada dua Roman. Macam tu. Kan? Kalau dua perkara ni, kalau kamu kat satu Roman, dua Roman, kamu boleh bagi singkatan contoh terkandung dalam hukum kanun Melaka. Contoh katalah kamu letak kat sini peranan Sultan dan pembesar. Contohlah peranan Sultan dan pembesar. Dan satu lagi mungkin kamu sebut apa? Undang-undang kekeluargaan. Dan undang-undang kekeluargaan. So kamu just bagi macam ni je. Boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi ingat, kalau dia ada dua dan dia ada satu Roman, dua Roman. Tapi kalau dia bagi satu soalan ni dan dia di bawah dia tu, kalau kamu perasan, kamu pernah buat soalan kan, soalan trial baru ni pun apa, dia ada satu garis panjang macam ni. Nyatakan perkara yang terkandung dalam hukum kanun Melaka. Biasanya kalau dia bagi garis panjang, dia tak ada perkataan dua ni. Dia hanya kata nyatakan perkara
yang terkandung macam tu je. Kan? Jadi kat sini dia bagi satu garis panjang macam ni kan. Dia bagi garis panjang. Kalau garis panjang dia bagi macam ni, sila buat ayat yang lengkap. So jawapan kamu mesti ayat yang lengkap. Ni faham Kalau kamu tengok jawapan dalam garis panjang yang lengkap macam tu. Dan nanti cikgu akan tunjukkan sikit lah. Kalau ada nanti cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan balik. Okey. Jadi tu. Ada lagi soalan tak? Okey, nak jawab dekat okey dah. Okey. Next kita pergi kepada yang berikutnya, kita tengok kepada soalan ni. Okey, ramai daripada kita yang tak faham. Okey. Kalau soalan ni kita tengok Raja 1 menunjukkan hubungan timbal balik. Apa dia hubungan timbal balik ni? Ni yang ramai tak faham ni. Apa dia timbal balik ni apa? Timbal balik antara pemerintah dan rakyat yang wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hubungan timbal balik ni kita akan lihat di mana pemerintah dengan rakyat ni dia saling perlu antara satu sama lain. Maksudnya peranan pemerintah apa? Peranan rakyat apa? Kita akan nampak kayaknya pemerintah dengan rakyat ni saling memerlukan antara satu sama lain. Sebab tu kita tengok dalam sebuah kerajaan mesti ada raja. Kan? Raja pula dia boleh ada ke kalau tak ada rakyat? Tak boleh kan? Maksudnya raja ni untuk adanya sebuah kerajaan ni mesti juga kena ada rakyat juga. Ada rakyat dengan raja. Maksud itu yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik itu, memainkan peranan. Kan maksudnya pemerintah memainkan peranan, dia jalankan tugas dia, rakyat pun dia jalankan tugas dia. Jadi kita kata ini adalah hubungan timbal balik. Okey. Apa dia punya ni dia? Soalan dia, soalan yang nombor 1 ni dia tak tanya pula apa dia tentang hubungan timbal balik ni. Tapi soalan dia tanya mengenai mereka yang termasuk dalam golongan tersebut. Siapa golongan pemerintah, siapa golongan rakyat. Okey. Kalau kita tengok jawapan dia ada kat bawah ni, kita tengok jawapan dia terus Okey. Kalau golongan pemerintah, kita tengok pada golongan pemerintah. Golongan pemerintah ni, kalau kita nak ingat, kita akan lihat kepada, kejap cikgu nak admit, ada 3 orang. Okay. Kita akan lihat kepada dia orang ni. Dalam kata yang lain, kita akan lihat kan, siapa golongan pemerintah ni? Golongan pemerintah ni adalah satu sultan. Selain sultan, mesti dia punya keluarga dia. Keluarga dia kerabat raja. Selain daripada sultan dengan kerabat di raja, pembesar pula dengan ulama. Macam tu cara kita nak ingat. Tadi tengok sultan, pembesar, kerabat di raja, ulama, kita tengok itu. Satu sultan, sultan tu yang memerintah. Kemudian kerabat dia, kan kerabat dia ahli keluarga dia lah. Kan ini adalah golongan pemerintah. Siapa lagi selain daripada golongan sultan ni, dengan kerabat dia ni? Okey, golongan pembesar dan juga golongan ulama. Okey, so kita nampak ini adalah golongan pemerintah kan. Okey, kalau kita tengok pula golongan yang diperintah, siapa pula? Dia bagi F5 dengan F6 ni, kita pecah dia pada 2. Yang ni adalah yang merdeka. Merdeka ni maksud cikgu yang bebas. Orang yang bebas. Satu lagi adalah hamba. Yang kat bawah ni adalah hamba. Dia bagi pada 2 kat situ. Jadi siapa golongan yang bebas ni? Jadi kamu ingatlah yang senang yang nak ingat. Yang mana senang yang untuk kita nak ingat? Kan yang ni kita tahu pemerintah siapa? Sultan, kerabat diraja, pembesar dan juga ulama. Okay. Kalau rakyat pula ataupun golongan pemerintah siapa rakyat ni? Ingat 2 ni yang paling senang. Kan peniaga dengan petani. Sebab apa? Ada orang niaga, ada orang petani. Kan dia bebas. Satu lagi hamba. Di Melaka ni kita ada 3 jenis hamba. Hamba raja, hamba berhutang dengan hamba biasa. Biasanya kat sini kalau kita bagi hamba pun dah dapat markah dah kat situ pun. Tak ada masalah, dah boleh dapat markah kat situ. Okay. So dapat kat sini ini antara contoh lah untuk senang kita nak macam mana cara untuk kita nak ingat. Kalau kat sini, kalau cikgu memang cikgu akan ambil dulu, cikgu akan ambil dulu sultan. Lepas sultan mestilah kerabat. Bawah sultan siapa? Bawah sultan adalah pembesar dan juga ulama. Ulama ni selepas kedatangan Islam, ulama ni menjadi penasihat utama kepada sultan. Sebab tu dia adalah golongan pemerintah, golongan atasan. So jadi situ. Okey, dapat dah sebab yang ni simple je. Kan? Okey.
Yang ni yang agak ni sikit. Sebab kalau anak murid cikgu pun, pelajar SBP pun ramai yang keliru dengan soalan ni. Ramai yang keliru. Dia dapat jawab A, B, datang ke soalan soalan ni adalah soalan C, tak silap cikgu. Kan ramai tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Sebab salah satu sebabnya ialah tidak faham mengenai timbal balik. Soalan macam ni lah. Kan? Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara pemerintahan rakyat mengukuhkan negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Beri ulasan anda. Bermaksud kat sini dalam kata yang lain sebenarnya kamu cerita balik mengenai peranan raja ataupun sultan ataupun pembesar dengan peranan rakyat. Itulah markah dia. Itulah dia sebenarnya. Kan? Satu, kita mesti tahu apa peranan raja. Timbal balik macam cikgu kata tadi, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Masing-masing main peranan dia. So kat sini kalau kita lihat jawapan dia. Muncul kerajaan adanya rakyat. Maksudnya kerajaan tu boleh muncul kalau rakyat ada. Kan? Okey, itu timbal balik dia. Saling berkaitan antara satu sama lain. Kan? Yang kedua dia kata pemerintah ini huraian dia lah, pemerintah dibantu oleh pembesar. Kan yang dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Okey. Kemudian yang F2 dia tengah tangan setia rakyat. Tangan setia rakyat ialah rakyat patuh kepada undang-undang, keselamatan rakyat akan dilindungi oleh raja, rakyat mengakui kekuasaan raja. Dia nak 8 je. Sebenarnya daripada sini kan ke bawah ni, kita tengok dah cukup dah pun untuk 8 markah pun dah lebih daripada maksimum 8 markah dah. Mungkin kamu tak boleh bagi full mark kat sini. Mungkin kamu perlu lagi jawapan yang lain. So kita just ambil kalau soalan timbal balik, cikgu kongsi dengan kamu, kita just ambil jawapan yang mudah saja. Kan? Kalau menunjukkan, cikgu bagi nota sikit kat sini kalau menunjukkan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Okey, apa dia, kita ambil point. Biasanya soalan dia nak dalam 8 point. 8 markah. So apa 8 markah tadi yang kita dapat tadi? Yang pertama S1. S1 tadi kita kata sebuah kerajaan ni, kerajaan mesti ada rakyat. Okey, contoh. Kan? So kita dapat 1 kat situ. Kan? Yang kedua, mungkin kita akan ambil nanti kalau macam dekat bawah tadi kan kita lihat kan, kerajaan mesti ada rakyat, pemerintah dibantu oleh golongan pembesar. Kamu susah ingat, kamu tak payah, kamu abaikan yang tu. Kita terus ambil kepada F2. F2 ni kita kata taat setia rakyat. Kan, rakyat beri taat setia. Ini boleh ambil boleh catat dan note nanti kamu buat ayat kamu sendirilah. Kamu sambung buat ayat yang lengkap je. Cikgu hanya bagi point je kat sini. Yang mana untuk mudah nak ingat. Kalau katalah soalan timbal balik ni muncul untuk soalan kebat ke apa, so kamu tahu ini adalah set untuk jawapan dia. Kan? Okey. Yang ketiga, rakyat patuh. Kan? Di bawah letak situ kan rakyat patuh kepada raja. Rakyat patuh kepada raja. Kan? So apa lagi kat situ selain yang ada tadi, yang mudah kita nak ingat tadi. Kan? Maksudnya rakyat dilindungi ataupun raja melindungi rakyat. Tak kisahlah kita kata rakyat dilindungi ke, raja melindungi rakyat ke, boleh juga. Sebab dia tunjuk hubungan timbal balik. Rakyat kena buat apa? Rakyat patuh kepada raja. Raja pula buat apa? Raja lindungi rakyat. Kan? Okey, kalau kita lihat poin yang ada dekat bawah, dekat di sebelah ni, kita akan boleh lihat rakyat. Rakyat jadi tentera. Itu sumbangan dia. Apa yang dia boleh bantu, apa yang dia boleh buat. Kan? Rakyat menjalankan gotong royong. Ini memang ada dalam buku kita. Kalau yang ditunjuk bahagian peranan rakyat tu. Kan? So kalau kita ambil itu, kita ambil sebagai pengayuh ke apa benda kan. Kita kata rakyat jadi pengayuh, contoh.
Poin yang lain adalah kamu rujuk juga kat buku sebab cikgu nak ambil poin daripada pemerintah juga kan. Pemerintah kita tengok yang dekat F4 ni kan. Pemerintah kita tengok dia gubal undang-undang, maksudnya raja gubal undang-undang. Ini peranan dia kan. Dia gubal undang-undang. Yang ke-8, raja jaga kebajikan rakyat. Kan, raja jaga kebajikan rakyat. Apa benda lagi kita boleh buat lagi kat situ? Mungkin raja bertanggungjawab jaga kemakmuran. Kemakmuran ni maksudnya ekonomi negara, prospek ekonomi negara baguslah. Kemakmuran kerajaan ataupun negara ke apa. So cukup. Kalau kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kata tadi kita perlukan apa? Paling-paling maksimum pun yang kita perlukan hanyalah 8 markah sahaja. So ini ini untuk stok lah. Untuk jawapan, untuk timbal balik. Kalau perlukan untuk jawapan tersebut. Jadi itulah dia jawapan untuk dia. Sekejap, ada kawan masuk. Okey. Dapat Ada soalan nak tanya cikgu setakat sekarang? Okey, ada soalan nak tanya? Okey, tak ada. Okey, kalau kita nampak kat bawah tu, soalan yang berikutnya kat bawah tu, mengapa bagaimana rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Jawapannya yang ni, yang jawab masih sama dengan jawapan yang dekat atas ni, tapi kita hanya ambil untuk apa? Rakyat sahaja. Sebab fokus dia kat sini hanyalah rakyat. Fokus dia kat sini hanyalah rakyat. Jadi kita fokus pada rakyatnya. Jangan kita cerita pula tentang peranan raja. Kalau kita cerita pula apa raja buat pada rakyat ni, kita tak akan dapat markah kat situ. Sebab apa? Sebab dia tanya tentang rakyat sahaja. So sebab tu bila baca soalan kan, macam mana yang cikgu buat ni kan, kamu gunalah pen kamu ke apa, kamu conteng soalan tersebut. Conteng maksudnya kamu garis kat bawah ni. Kamu garis kat bawah kan, kamu garis kat bawah, dia nak apa sebenarnya ni, kamu conteng. Cikgu memang suka conteng. Conteng kepada kita akan tengok apa sebenarnya kehendak soalan supaya kita mungkin kita buat error ke kesilapan ke apa dan sebagainya. Elakkan diri daripada buat error. Kan, itu cara kan. Kalau kamu tengok sampai ke daripada tadi sampai sekarang kan, cikgu hanya ajar kamu tentang penggunaan point. Yang penting kamu kuasai dulu point ni. Ayat nanti kamu buatlah ayat kamu, tak semestinya ayat kamu tu sangat bagus macam mana BM ke apa. Yang penting ayat kamu hanya perlu ada subjek dengan predikat sahaja. Kan, ikut bagi jadi ayat yang lengkap sahaja. Kan, biar dia jadi ayat lengkap dah cukup, tu je. Kalau tengok jawapan yang dekat bawah ni, kita akan lihat apa peranan rakyat. Peranan rakyat adalah kita patuh kepada arahan. Kita tidak derhaka, kita jadi tentera, kita hadiri majlis, kita buat gotong royong, kita bagi tenaga kerja dalam sistem kerah. Kan? Lepas tu pula kita juga bina istana, jalan, kita juga jadi pengayuh ataupun pendayung kapal perang, dan juga kita serahkan hasil melalui sistem serah. Sistem kerah dan sistem serah. Sebab dulu kita pakai sistem serah dan sistem kerah. So faham kan sistem kerah tu apa, sistem serah tu apa? Siapa yang tak faham sistem serah dengan sistem kerah? Sistem serah, sistem kerah dan juga sistem serah. Okey. Tak faham? Muammar tak faham. Okey. Sistem kerah ni, contoh dikatakan sumbang tenaga kerja. Okey. Sistem kerah ni macam ni. Katalah awak adalah, kata Muammar. Okey. Muammar adalah seorang tukang kayu. Kamu pandai buat rumah. Kan? Jadi tiba-tiba je kerajaan nak bina istana. Kan? Raja nak bina istana baru. Maka
pembesar ni akan mengerahkan kamu, mama ni yang tukang kayu, tukang apalah segala, tukang rumah apa benda ni kan, akan mengerahkan kamu untuk pergi siapkan istana raja tersebut. Ini kita panggil sistem kerah. Sistem kerah ni diguna kudrat kita. Sebab tu kita kata bina istana, buat jalan, buat jabatan ke apa benda kan. So tukang-tukang yang pandai buat benda tu, so dia sistem kerah. Kerah tenaga kita. Kan? Okey. Jadi rakyat ni kita tak setia kepada rakyat ni. Kan kita tak setia kepada raja. Kita konsep kita patuh kepada arahan pemerintah. Kita taat setia kepada raja, kita tak deraka. Oleh sebab tu kita akan ikut je lah. Kita pun satu kebanggaan kepada kita antara orang yang telah menyiapkan istana tersebut, yang beri sumbangan kepada istana tersebut. Itu sistem kerah. Kan? Okey. Kalau sistem serah ni pula adalah sistem di mana dia hasilkan katalah pertanian. Dia cucuk tanam padi contoh. Kan? Jadi hasil dia tu nanti kan dia akan serahkan kepada pembesar. Maksudnya dia akan serah berapa cukai lah, berapa daripada hasil itu akan diserahkan kepada pemerintah. Itu kita panggil sistem serah. Macam dia bagi cukai sikit lah kepada hasil dia tu. Dan dalam bila dia serahkan hasil ni, dia ikut kepada keuntungan dia. Contoh kalau katalah di waktu zaman Kuala Melaka dulu, zaman kerajaan Melayu dulu. Kalau dia buat hasil tu tak menjadi, jadi dia tak adalah dia kena cukai juga, dia terpaksa kena bagi cukai yang telah ditetapkan, tak perlu. Tapi kalau cukai barang hasil itu menjadi, maka dia akan berilah berapa persen daripada situ dia akan bagi kepada pemerintah kat situ. Itu kita panggil dia sistem serah. Diserah kepada pemerintah. Diserah kepada pembesar yang di perantaraan nanti akan serah kepada raja, akan persembahkan kepada raja. Itu dia kita panggil sistem serah. Dia lebih kepada dia bagi hasil dia kepada pembesar. Kan? Okay. Berbanding dengan kerah tadi, dia bagi tenaga dia bagi kudrat dia kan kepada raja, kepada pemerintah pada waktu tersebut. Itu maksud dia, beza dia antara sistem kerah dan juga serah. Ingat serah melibatkan kita bagi hasil kepada dia. Kalau kerah ni kita bagi tenaga, kepakaran kita kepada dia. Kan? Itu beza dia. Okey, sekarang tak amal. Kalau dulu, ya itu yang diamalkan. Okey, Nur. Okey, nak jawab ajak boleh juga. Okey. Ada lagi tak yang cikgu tertinggal ni? Tak ada kan? Tengok soalan kan? Nak jawab ayat penuh ke 2-3 markah tadi cikgu dah cakap kan? Ya, jawab kan? Bagilah ayat yang penuh selagi dia ada garis panjang macam tu, maksudnya bagilah ayat yang penuh. Okey. Next kita pergi kepada peranan pembesar berempat. Peranan pembesar berempat dan juga untuk Johor dengan Perak, tapi tak banyak sangatlah. Okey, kalau untuk sistem pentadbiran dekat Melaka, sistem pentadbiran dekat Melaka ni dia ada terbahagi kepada dua. Dalam buku teks kita, dia ada cerita mengenai keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang yang tadilah. Undang-undang Hukum Kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka. Tapi ada satu lagi tentang sistem pentadbiran. Kalau kata, okey cikgu bagi tips sikit kat kamu sebab dekat sini dia hanya bagi mengenai peranan bendahara. Peranan bendahara, peranan pembesar je. Okay, cikgu nak bagi kat kamu kalaulah dia tanya mengenai keunggulan ataupun mungkin kita sistem pentadbiran yang mantap. Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang mantap, yang tersusun ke apa. Jelaskan ataupun huraikan ataupun ulas penyataan tersebut ke apa kan. So kalau soalan bentuk macam ni yang dia tanya, maka yang pertama yang kamu boleh bagi kalau ditanya mengenai pentadbiran di dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita tengok dia dalam muka surat 8 dengan 9, sangat banyak. Kita nak 8 je. 8 poin je. Kalau dia tanya tentang pentadbiran dalam Kesultanan Melayu Melaka, kita hanya cari 8 poin. Apa 8 poin yang mudah kita nak cari? Okey. Yang pertama kamu ingat sistem
Yang pertama adalah sistem pembesar 4 lipatan. Ini adalah sistem pentadbiran dekat Melaka kan. Sistem pembesar 4 lipatan. Maksudnya Melaka menggunakan mempunyai sistem pentadbiran yang teratur iaitu mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan. Maksudnya macam tu. Kan, okey. Yang kedua, kan poin kita yang kedua yang kita boleh ingat kita senang ingat adalah sistem pentadbiran dia ada 2 peringkat, iaitu satu peringkat pusat, satu lagi adalah peringkat jajahan. Sistem pentadbiran di Melaka ada 2 kan, iaitu pentadbiran pusat dan peringkat jajahan. Okey. Di peringkat pusat dia diketuai oleh pembesar berempat. Maksudnya yang ni yang jadi ketua dia. Ketua dia adalah pembesar berempat. Okey. Dapat Okey, siapa pembesar berempat ni? Pembesar berempat ni adalah bendahara, lepas tu apa lagi? Laksamana, penghulu bendahari dan temenggung. Okey, tu yang keempat Yang kelima, lepas tu kita akan ambil kepada pula ini cikgu hanya ambil yang ni yang senang untuk kita nak ingat Okey, jajahan. Tadi kita tengok pusat ni pusat. Okey, sekarang ni jajahan. Siapa yang ketuai jajahan tersebut? Kan? Okey. Jajahan yang ketuai dia ialah diketuai oleh pembesar. Jajahan ni diketuai oleh pembesar. Yang kelima. Kan? Kemudian yang keenam. Siapa yang lantik pembesar ni? Jadi pembesar kat jajahan ni dilantik oleh sultan dan juga pembesar berempat. Yang lantik pembesar dekat tanah jajahan ni sultan dan pembesar berempat. Itu yang keenam. Kan, yang ketujuh, apa tugas pembesar ni dekat tanah jajahan ni? Kan, okey. Tugas pembesar ni adalah kutip cukai dan juga jaga keamanan. Okey, dah cikgu full stop kat situ saja. Okey, apa yang cikgu nak tunjuk kat kamu sebenarnya? Kalau kita lihat, kalau kamu sendiri sekarang duduk tengok-tengok dalam buku kamu akan lihat sangat banyak yang kamu perlu baca. Okey, daripada sangat banyak yang perlu kamu baca, cikgu dah keluar dia, cikgu dah jadi ringkaskan kat dia apa yang kamu perlu ingat dekat sini. Yang simple yang kamu rasa kamu boleh ingat. Kan? Yang ni kita lihat satu, pembesar 4 lipatan. Itu satu. Maksudnya pentadbiran yang sistematik. Sebab apa? Sebab dia ada pembesar 4 lipatan. Di sini pun sebenarnya kalau kamu nak cerita pembesar 4 lipatan, sistem pembesar 4 lipatan ni terdiri daripada siapa pun kamu boleh cerita juga. Kalau nak cerita kat sini ikut pada raja yang ada tu, kamu boleh cerita. Kan? Tapi cikgu just tunjuk yang simple, yang mana yang mudah kita nak ingat. Nak memudahkan kamu lagi. Kan? Lepas tu pula dia ada 2 peringkat. Kan? Iaitu peringkat apa? Peringkat pusat dan juga peringkat jajahan. Kadang-kadang soalan, kan, dua peringkat ni kamu dapat satu markah. Dia tengok pada skema pada waktu tersebut. Kan? Iaitu apa dia 2 peringkat ni? Pusat dan jajahan. Kadang-kadang pula dia bagi 2 peringkat ni tak dapat markah kat situ, tapi dia bagi kat sini pula. Kan? Kamu bagi je peringkat pusat dapat 1 markah, jajahan dapat lagi 1 markah kat situ. Kan? Okey, itu terpulang. Tapi yang ni cikgu rangkumkan jadi satu je, dalam satu poin je. Kamu ceritalah, dalam sistem pentadbiran di Melaka terdapat 2 peringkat sistem pentadbiran di Melaka, iaitu peringkat pusat dan juga peringkat jajahan. Okey, nombor 3. Di peringkat pusat, dia telah diperintah ataupun ditadbir oleh pembesar berempat.
kan, diketuai oleh pembesar berempat. Siapa pembesar berempat tersebut? Kan, siapa pembesar berempat tersebut? Jadi kita sebutlah bendahara, laksamana, penghulu bendahari dan juga temenggung. So dapatlah lagi markah kat situ. Kita pergi pula dekat jajahan pula, hurai pula tentang jajahan. Jajahan diketuai oleh pembesar. Siapa lantik pembesar ni? Yang lantik pembesar ni adalah sultan dan juga pembesar lah, pembesar berempat ni. Yang 4 orang yang kat atas tadi tu lah, yang pembesar berempat tu. Dan apa tugas pembesar dekat jajahan ni? Adalah untuk kutip cukai dan juga jaga keamanan. So daripada sini semua ni sebenarnya daripada 7 poin yang tulis ni sebenarnya kamu dah boleh dapat dah untuk 8 markah ni dah show dalam tangan kamu. Kalau tengok kutip sangat sukar. Tapi inilah dia. Ingat yang ni, kamu boleh keluarkan balik, kamu boleh ingat poin ni. Lepas tu kamu buatlah ayat bagi setiap poin kamu tu, kamu akan dapat markah kat situ. Okey, Farah Wahida ada angkat tangan, Piwarin Pirawin Raj. Ada angkat tangan, ada soalan nak tanya? Takat sekarang ada soalan nak tanya? Ada tak? Ada nak tanya? Okey kalau yang itu pentadbiran sebab cikgu tengok soalan yang ni tak pula ditanya di dalam mana-mana soalan trial. Tapi kemungkinan dia nak tanya kita untuk pentadbiran dalam Kesultanan Melayu Melaka ni, dia mungkin boleh tanya. So sebab tu cikgu bagi sedikit note untuk kamu, tambahanlah untuk kita kat sini. Kan? Okey, untuk nombor 2 ni kalau kita lihat ni dia nak just peranan je. So kita tahulah kalau peranan ni kita akan tengok pada peranan ni, cuba ingat at least 1 peranan untuk setiap pembesar ni. Kalau bendahara, kalau paling senang bendahara ni peranan apa kita nak ingat dia untuk dia. Bendahara ni biasanya kita akan tahu dia menasihati sultan. Itu yang paling dekat dengan dia. Menasihati sultan. Ingat dulu, bendahara menasihati sultan. Kalau penghulu bendahari ni ingat perbendaharaan. Maksudnya dia yang menguruskan perbendaharaan negara. Mana dia dapat perbendaharaan negara? Dari segala cukai ufti yang dia dapat sebagainya lah dalam aktiviti perdagangan sebagainya. Kalau Temenggung dia jaga keselamatan Kota Melaka. Dia jaga dekat kawasan darat je. Temenggung dia macam polis sekarang lah. Dia hanya jaga dekat kawasan darat saja. Sebab tu dia kata kat sini menjaga keselamatan Kota Melaka. Kalau Laksamana pula, Panglima Angkatan Laut Melaka. So kat situ sebenarnya dah ada untuk 4 markah. Dia tanya yang ni 4 markah. So kamu bagilah 4 markah tadi tu. Contoh kalau cikgu ulang balik, tak perlu kamu nak ingat semua. Kalau bendahara ni siapa? Dia ni memang orang kanan sultan. Jadi menasihati sultan. Kalau Temenggung ni apa? Jaga keselamatan Kota Melaka. Kalau Laksamana ni pula kita kata macam panglima tentera laut. Kalau satu lagi penghulu bendahari ni menjaga kita kata perbendaharaan negara. Dah cukup 4. So kamu akan dapat 4 markah kat situ. Yes, itu secara simple untuk kita nak dapatkan markah kat situ. Okay. Kemudian kita lihat yang soalan yang berikutnya. Dia kata senaraikan peranan siapa kat sini dia kata. Pentadbiran terdiri daripada sama jugalah yang ni pun. Kan ketiga ni lepas pula dia kata senaraikan peranan bendahara. Okey, yang ni dia nak 2 markah untuk peranan bendahara. So menasihati sultan, apa satu lagi kita nak ambil? Pemangku sultan lah yang paling mudah. Kan? Okey, dia menasihati sultan ataupun pemangku sultan. So dapatlah markah kat situ. Okey. Ada soalan? Tak ada Okey, peranan nahoda dan juga malim. Apa peranan nahoda dan malim? Ni dalam Undang-Undang Laut Melaka. Cikgu cakap tadilah. Kalau nahoda apa peranan dia? Kan dia ni mempunyai kuasa penuh. Dia merupakan raja dalam pelayaran dia. Sebab dalam kapal tu dialah ketua dalam kapal tersebut. Semua orang mesti patuh kepada dia. Kan? Dia juga diberi keutamaan untuk meniaga selama 4 hari. Dan kalau dia nahoda ni dia nak singgah mana tempat yang tak ada dalam senarai, dia mesti dulu bermesyuarat untuk dapat persetujuan semua dulu. Dia kena bermesyuarat dulu. Dapat persetujuan semua baru dia pergi singgah kat situ. Ini kita kata tugas nahoda. Benda ni semuanya ada di dalam Undang-Undang Laut Melaka.
Memang ada undang-undang laut Melaka. Jadi bila ada, kalau orang tu tak patuh kepada nahoda, maksudnya dia akan didapati salah lah. So itu sebab dia ada, dia mesti patuh kepada arahan nahoda. Okey, kalau malim pula macam cikgu sebut tadi lah, tentang ilmu pelayaran ni semuanya dia tahu, dia arif lah tentang, ingat ya ni, tentang kedudukan bulan bintang sebagainya kan. Untuk apa? Untuk memastikan pelayaran dia nanti akan jadi lebih selamat kan, sebab dia, daripada dia lah pelayaran tu akan jadi selamat. Jadi kalau dia lalai, apa akan berlaku kat dia? Kalau menyebabkan kerosakan atau pelanggaran, maka dia akan dijatuhkan hukuman bunuh. Itu untuk malim. Ya, kalau nahoda ni ketua kan dalam kapal tu. Kalau malim ni pula dia ni yang arif. Kalau dalam kapal ni dia arif tentang ilmu pelayaran. Semua dia tahu. Sebelok tentang laut semua dia tahu. Dan sebab tu kalau lalai dia jatuhkan hukuman. Okey, dapat? Okey, next 10-17. Okey. Next kita lihat kepada soalan kebat. Okey. Okey. Kalau soalan kebat, dia tanya kita, contoh dia tanya, kita jangan takut tahu jawab soalan kebat. Soalan kebat ni adalah ikut logik akal kita. Ikut logik akal kamu. Jangan kamu cepat stres. Terus tiba-tiba malas lah nak fikir dah. Jangan Kamu cubalah fikir untuk macam mana kamu nak pastikan kamu jawab soalan kebat ni. Kan? Okey, yang pertama soalan dia tanya, mengapa hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka digubal oleh pemerintah Kesultanan Melayu Melaka? Kan? So kita lihat kat sini kenapa hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka digubal oleh pemerintah Kesultanan Melayu Melaka. Ikut logik akal kita. Mungkin kita tak apa tahu sangat mana hukum kanun Melaka, kita tahu sikit je kita tahu, tapi kita ikut pada sini kita akan kenapa undang-undang ni digubal, habis cerita. Undang-undang ni digubal untuk apa? Ikut logiknya kita akan kata, kita tengok sekarang, Malaysia sekarang, bila kita ada undang-undang, apa berlaku dekat negara kita? Dia sampai tahap, kalau kamu tak boleh relate dengan soalan ni kan, kamu balik kepada ini tentang undang-undang. Bila ini berkaitan mengenai undang-undang, kan, berkaitan mengenai undang-undang, bermaksud sekarang, mengapa undang-undang ni digubal oleh pemerintah? Kalau kita sekarang, kita akan tanya, kenapa undang-undang ni digubal? Itu je. Kan? So dalam kata yang lain, mengapa undang-undang ni digubal? Ini je jawapan dia. Kan? So jawapan dia akan membawa kepada jawapan bawah. Dalam kata yang lain juga, kalau soalan mengapa ni selalunya dia akan tanya kita sebab. Sebab ni juga dia akan membawa kepada jawapan kepentingan. Cikgu kalau dalam soalan kebat kan, kita fokus kepada dua. Kita tengok soalan kebat kan, kita fokus kepada dua. Sama ada dia tanya tentang langkah ataupun cara, tu satu. Dan yang kedua ialah dia tanya adakah dia ni berdekatan dengan kepentingan. Kepentingan lebih kurang macam kesan lah. Kan? Itu dia. Jadi kalau kita tengok kat sini, mengapa undang-undang Melaka, hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka digubal oleh pemerintah Kesultanan Melaka? Kan? So kalau tengok jawapan dia, nak jadi kerajaan yang unggul, pentadbiran yang tersusun. So kita akan ambil kat sini, dia menjadikan pentadbiran dia agung ataupun terkenal. Pentadbiran dia tersusun. Pentadbiran pemerintahan dia cekap, menjamin keselamatan, menjamin keharmonian, menggambarkan kebijaksanaan pemerintah. Okey. Pergi kepada sini. Kalau kita menjawab soalan ni, mengapa undang-undang ni digubal untuk menjadikan kerajaan agung, untuk menjadikan pentadbiran lebih tersusun, untuk menjadikan menjamin pemerintah yang cekap, menjamin keselamatan, mewujud keharmonian dan kebijaksanaan, menggambarkan kebijaksanaan pemerintah. Relate kan jawapan dia kan? Relate dengan jawapan tu. Soalan dalam kata yang lain, apakah kepentingan undang-undang? Kan? Undang-undang penting dalam memastikan keamanan negara, keamanan ataupun kedaulatan negara. Ulas penyataan ini. Inilah juga jawapan boleh jadi. Kan? Kenapa undang-undang tu penting? Untuk pentadbiran, menjadikan pentadbiran yang cekap, pemerintahan yang cekap, pentadbiran yang tersusun, jamin keselamatan, keharmonian, kita kata menyatu padukan penduduk dan macam-macam lagi lah kita boleh bagi jawapan-jawapan yang mana-mana jawapan munasabah.
So boleh dipakai. Ini maksud cikgu. Kan dia tak nak langkah pun, dia tak tentu kita cari apa langkah. Kita nak bentuk undang-undang ke apa tak. Sebenarnya soalan ni tentang kepentingan. Jadi kalau kamu tak faham kehendak soalan tu kan, kamu fikir tentang kepentingan. Kamu jawablah tentang apa je yang kepentingan tentang tu. Kepentingan tentang apa? Kalau kat sini kepentingan apa? Kepentingan undang-undang lah. Kepentingan yang ni lah. Yang ni apa dia? Hukum kanun berlaku undang-undang Melaka ni apa? Undang-undang. Maksudnya kepentingan undang-undang. Kan? Tu itu teknik Kalau kamu nak jawab soalan kebat yang kamu rasa tiba-tiba kamu jumpa, kamu tak faham. Kalau soalan nombor 2, soalan kebat. Bagaimana langkah yang boleh diambil dalam mengekalkan warisan negara bangsa? Sah-sah dia tanya kita tentang apa? Langkah. Cikgu kata tadi kan, soalan kebat dia akan tanya langkah ataupun kepentingan. So kita tahu ni langkah. So kita fikirlah. Jangan malas fikir. Kita fikirlah. Tambah yang jawapan ni ada. Bila kamu dah ada set jawapan yang cikgu kongsi dalam grup Telegram tu kan. So kamu tengoklah dalam grup pasak sejarah tu. Tengok soalan kebat dan macam-macam jenis soalan kebat yang kamu tengok kat situ. Dan jangan lupa tengok skema dia. Oh kalau jawapan ni yang di sana sikit, buat sikit nota. Kalau kamu ada bajet, kamu nak photo state ke nak print dekat kedai ke apa benda kan. Kamu photo state lah yang ni. Kalau untuk anak murid cikgu sebenarnya pun every year semua soalan trial SPM inilah dia yang cikgu buat. Nah kan yang cikgu buat di mana kita akan jumpa balik sebenarnya soalan ni dalam mana-mana soalan. Mesti kita akan jumpa balik. Kan cuma soalan tu bentuk dia mungkin beza sikit, ada yang sama, ada yang beza sikit. Okey. Kalau yang ni soalan ni cikgu just nak komen sikit dekat jawapan ni saja. Kalau jawapan, kalau tanya langkah, jangan kita kata mengadakan pameran saja. So kita nyatakan pameran apa? Contohnya pameran kebudayaan. Supaya nampak jelas kepada jawapan kita. Skema ni nampak dia terlalu longgar. Mengadakan pameran. Atau pameran apa? So kita kata pameran kebudayaan. Contoh gitulah. Mengada program di televisyen. Program apa? Mungkin kita kata program mengenai program sejarah ke apa? Di televisyen ke apa, maksud macam tu. Pertanian kesenian menulis esei. Esei apa? Letak je lah esei sejarah juga. Kan? Seminar apa? Seminar mungkin kita kata seminar, takkan nak letak semua sejarah kita cari pula ayat perkataan yang lain. Mungkin seminar kenali Malaysia contohlah, kita buat je lah, tak kisah asalkan ikut logik akal kita. Kan boleh dapat markah kat situ. Lawatan sambil belajar ke mana? Ke tempat bersejarah contohlah. Supaya dia kenal asal usul budaya dia. Kan melakukan kajian kes ataupun kajian sejarah kan mengenai sejarah negara kita. Memuat dalam buku teks, memuat apa? Memuatkan kita kata mungkin memuatkan ni apa ni warisan kan, budaya kan, sejarah budaya. Contohlah sejarah budaya dalam buku teks sejarah kita ke apa. So ini maksud dia. Kan kalau kita nak bagi jawapan kita, tolong bagi jawapan yang jelas. Jangan letak seminar. Ada kan seminar? Seminar apa? Kadang-kadang mungkin dia tak terima jawapan kamu. Sebab dia kata terlalu umum. Seminar apa? Seminar ni banyak. Maksudnya macam tu. Program apa? Maksudnya macam tu. Langkah yang mengekalkan warisan apa lagi? Mungkin kita kata kita buat tambahan kepada mana-mana jawapan munasabah ni. Kita kata mewawarkan. Wawarkan tentang budaya negara kita di media sosial. Contoh kan media sosial seperti apa? Tak kisahlah kamu letak Twitter ke Facebook ke apa benda sebagainya kan. Katalah Facebook, pulanglah pada kamu Twitter ke apa benda sebagainya. Ini antara jawapan-jawapan munasabah yang kita boleh bagi lagi. Ya, ini untuk soalan langkah. Kan okey. Soalan yang ketiga, kepentingan undang-undang. Dia tanya kepentingan undang-undang. So macam tadi juga sebenarnya jawapan dekat atas ni jawapan yang nombor 1, ni kita boleh guna pakai dia untuk jadikan jawapan dekat bawah. Sama juga. Tadi kan dia pun ada tentang apa? Keagungan. Dia ada apa? Yang ni dia kata okey peraturan yang lengkap, aman, harmoni,
pentadbiran yang tersusun, pemerintah yang cekap sama macam tadi, keselamatan rakyat. Apa lagi tambahan? Baru 6 sebab soalan ni dia mungkin tanya untuk 8 markah. Kalau soalan ni ditanya sebab yang ni 4 markah. 4 markah ni maksudnya ini adalah untuk soalan struktur. Kalau soalan esei dia mungkin tanya kita untuk 8 markah. Kita dah ada 6. Apa lagi yang kita kata? Yang kepentingan undang-undang ni. So kita kata mungkin akan dapat mendisiplinkan masyarakat ataupun rakyat, dan boleh. Ataupun mungkin kita akan kata selain pada mendisiplinkan masyarakat, mungkin kita akan kata dapat mengawal tingkah laku masyarakat. Satu lagi. Kan 2 poin dah kita dapat kat situ. So 6, 7, 8. Apa lagi yang kita boleh dapat kat sini? Mungkin kita akan dapat mengurangkan jenayah. Kan? Itu antara jawapan yang kita boleh bagi lagi dekat sini. Kan? So kalau ikut kat sini nombor 6, yang ni jadi F7, F8 dan juga F9. So kalau kita nampak kat situ kita ada sampai ada 9. Kalau kata soalan kebat dia tanya 8 markah, so kita dah ada stok 8 markah. Sebab tu cikgu nak kalau macam ni, kamu salahlah tambah lagi. Sebab apa? Sebab bila kita jumpa lagi poin-poin ni kita tahu. Ambil keyword dia tu. Contoh kat ni, kepentingan undang-undang, keagungan. Keagungan apa? Keagungan kerajaan. So kita hanya salin poin kita keagungan kerajaan. Peraturan yang lengkap. Negara akan aman. Aman dengan harmoni, dia boleh pecah pada dua. Aman, damai. Harmoni ni membawa kepada perpaduan dalam masyarakat. Malah kalau jawapan kita S10, wujud perpaduan dapat memupuk perpaduan pun betul. Memupuk perpaduan. Kan jawapan boleh jadi jawapan yang betul juga dekat situ. Kan, okey, keselamatan rakyat, pemerintah cekap, disiplinkan masyarakat, kawal tingkah laku, kurangkan jenayah dan juga memupuk perpaduan. Ini point. Jadi bila buat ayat kepentingan undang-undang pada sebuah negara pada hari ini ialah ia merupakan lambang keagungan sebuah kerajaan. Kan? Selain itu ia juga merupakan peraturan yang lengkap dalam kerajaan. Malah kepentingan undang-undang ni juga kalau kita nak tambah lagi dia sebagai panduan. Boleh juga kan? Panduan dalam pentadbiran. Panduan ataupun rujukan dalam pentadbiran. Boleh juga. Ni cikgu bagi dah, tengok dah sebelah dah, ada lebih dah. So kita nak hanya 8 je. Kalau kamu bagi firm betul-betul 8 ni, kan insyaAllah kamu memang akan dapat full mark untuk jawapan kebat kamu. Dengan syarat buat ayat yang lengkap. Tu je. Mesti kena buat ayat yang lengkap. Okay. Okay, next kita pergi kepada yang berikutnya. Hubungan yang harmoni antara pemerintah dengan golongan di perintah akan memajukan negara. Okay. Cuba tengok soalan ni. Cikgu kata tadi, ini kepentingan ke langkah? Cuba bagi jawapan dekat ruangan chat. Kepentingan ke langkah? Hubungan yang harmoni antara golongan pemerintah dengan rakyat dengan diperintah akan memajukan negara. Ulas. Okey. Atau kalau kamu tak faham jawapan ni, tolong tulis dekat ruangan chat. Kamu, cikgu saya tak faham cikgu. Ya, kalau kamu faham, cikgu nak tanya, ini adakah soalan ni berkaitan dengan apa? Soalan ni berkaitan dengan apa? Wan Hafiz, kepentingan. Okay. Okay, good. Okay, good. Ramai bagi kepentingan. Bagus. Maksudnya kamu faham yang cikgu terangkan kat depan tadi. Okay. Bila kita kata kepentingan, kan, kita akan tengok kepada kepentingan kepada apa. Okey. Bila sebab tu cikgu kata tadi, bila kau dapat soalan kan, kamu contoh dekat soalan kamu. Yang cikgu nampak sekarang ni, hubungan harmoni antara pemerintah dengan golongan kita akan memajukan negara. Okey, itu satu. Okey. Yang dia nak sekarang ni adalah hubungan yang harmoni. Bila kita tanya soalan tentang kita ambil dah ini adalah tentang kepentingan hubungan yang harmoni itu je. Kita nampak kat sini antara pemerintah dengan golongan di perintah ni akan memajukan negara. Kita ambil kepentingan sekarang. Kepentingan apa? Kita nak rujuk pada apa? Kita nak rujuk kepentingan memajukan negara ke?
kepentingan golongan pemerintah dan diperintah ke? Tak. Biasanya dia akan berada dekat depan ni. Kepentingan tentang apa? Tentang hubungan yang harmoni. Kan? So kalau kita tengok jawapan kat bawah ni kan, kalau kita relate kan dia, kepentingan hubungan yang harmoni akan menjadikan apa? Ekonomi negara berkembang pesat. Pelaburan berminat untuk melabur, kemudian banyak peluang pekerjaan, kemudian taraf hidup meningkat, pendapatan pun meningkat, ekspor barangan ke luar negara pun meningkat. Kau nampak tak? Kat situ. Relate dia tu. Walaupun kita hanya relate dia kepentingan hubungan yang harmoni, tapi jawapan dia, inilah dia jawapan dia yang betul dia kat situ. Kan? So itu sebab kita kena faham kehendak tu. Okey, cuba tengok kejap soalan nombor 5. Apakah kejayaan yang mampu dicapai sekiranya rakyat negara kita sentiasa mendaulatkan undang-undang? So apa kejayaan yang mampu dicapai? Sekiranya rakyat negara kita mendaulatkan undang-undang. Dia nak apa? Kepentingan ke? Langkah ke apa? Lagi jawapan? Lagi ke cikgu? Dia nak kejayaan. Apa kejayaan? Dan di sini kalau kita lihat, kejayaan yang mampu dicapai sekiranya rakyat sentiasa mendaulatkan undang-undang. Dia nak apa sebenarnya? Ya, dia akan nak tentang, kita akan pergi kepada yang ni pun sama juga tentang kepentingan. Yang ni kita nak kaitkan apa? Kepentingan apa? Hari ini kita kepentingan apa? Kepentingan apa kat sini? Kejayaan yang mampu dicapai sekiranya rakyat negara kita sentiasa mendaulat undang-undang. So apa? Dia akan ambil yang dekat sini, mendaulatkan undang-undang. So kalau cikgu relate balik kan, kepentingan mendaulatkan undang-undang, maka akan menjadikan politik kita akan stabil. Pentadbiran kita pun berjalan lancar, negara akan aman, hidup akan satu padu, kedaulatan negara terjamin, ekonomi maju, pelaburan meningkat, pendapatan rakyat pun bertambah. Nampak tak? So itu cara bagaimana kita nak faham kehendak soalan. Dia nak kat sini kejayaan yang mampu dicapai. Inilah dia kejayaan dia. Kan? Kalau kamu contoh ada jawapan bagi faedah ke apa benda kan, betul, faedah tu pun sebenarnya itulah dia jawapan dia, dia akan bawa kepada jawapan tu lah. Dan kebaikan apa benda tu akan bawa kepada kepentingan. Sebab tu bila kita nampak kan, kamu fikir balik dua je, kepentingan dengan ini nak kepentingan ke langkah. So kamu akan cari kat sini kepentingan apa kat sini, yang ni mendaulatkan undang-undang. So bagilah jawapan yang berkaitan dengan tu kan. Okay, next kita lihat pula yang soalan nombor 6. Mengapa kita perlu memelihara warisan bangsa Kesultanan Melayu Melaka? Langkah ke kepentingan? Okay, langkah ke kepentingan? Bagi jawapan. Langkah ke kepentingan? Mengapa kita perlu memelihara warisan bangsa Kesultanan Melayu Melaka? Memang ni macam kita tengok nak sebab ni mengapa kan? Sebab tu pun akan membawa jawapan kepada kepentingan. Sebab tu kalau soalan dekat atas mungkin dia tanya kita tentang faktor tau. Dia tanya kita tentang faktor lah, ciri lah apa. Tapi bila soalan kat bawah, contoh soalan kat bawah, soalan kebat dia tanya kepentingan. Contoh cikgu bagi kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kat atas tu mungkin dia tanya ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. So kamu dah bagi jawapan, mungkin kamu kata gabungan lah 11 buah negeri lah, kamu sebut lagi Persekutuan 1948. Apa tu, hak istimewa orang Melayu dikembalikan, Raja Melayu dah dapat kembali kuasa dia semua kan. Okey, bila kita pergi kepentingan, ciri yang tadi kita berulang balik dekat kepentingan. Apa kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Hak Raja Melayu dikembalikan semula. Hak istimewa orang Melayu pun dikembalikan. Nampak tak? Kita ambil jawapan, kita tarik jawapan ke atas. Sama juga soalan faktor. Mungkin kat atas dia tanya tentang faktor. Kita tahu tentang faktor. Kita dah bagi dah faktor tersebut. Kat bawah apa kepentingan dia? Kan? Kepentingan tu mungkin dia kata kita boleh tarik. Faktor tu kita boleh tarik juga ke bawah. Samalah dengan yang ni ya. Mengapa kita perlu memelihara warisan? Sebenarnya kepentingan lah. Kan? Dia akan bawa. Soalan sebab ni dia akan membawa kepada kepentingan. Kalau tengok pilihan jawapan yang ada untuk warisan, contoh kan. Yang ni kan, dia kata kan kita perlu, mengapa kita perlu pelihara ni kan, untuk warisan, untuk generasi, rujukan generasi sebagai sumber sejarah, identiti asal dia, bangga,
kepada lambang kebanggaan ni, kemudian semangat patriotism dan juga menunjukkan, melambangkan keistimewaan dan keunikan negara tersebut. Jadi ini kan, okey. Dan last soalan tentang iktibar. Apa iktibar yang kita boleh ambil daripada sejarah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka? So ini adalah iktibar. Okey. Sedikit tips untuk iktibar ni. Bila kita sebut tentang iktibar ni adalah pengajaran. Cerita dia ni adalah tentang pengajaran. Apa pengajaran kita dapat dari situ? Apa iktibar kita dapat daripada apa? Okey, kalau soalan ni daripada sejarah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Macam tadi kita belajar dekat Melaka, kita tengok Melaka ada undang-undang hukum kanun Melaka yang hebat. Melaka mempunyai sistem pentadbiran 4 pembesar lipatan dia yang hebat. Melaka mempunyai hubungan dengan negara luar yang hebat juga, dengan China apa benda sebagainya. Jadi Melaka menjalankan aktiviti perdagangan, merupakan pusat emporium dunia apa benda sebagainya. So kita tahu itu adalah kehebatan Melaka. Dari segi kedudukan pun kedudukan Melaka sangat strategik apa. So, daripada situ, apa iktibar yang kita dapat? Kita jangan cerita lagi mengenai sejarah kegemilangan Melaka. Dia tak nak kita cerita tentang sejarah kegemilangan Melaka. Jangan duk cerita, Melaka ni terletak di dekat dengan Selat Melaka lah apa benda, kita duk cerita ada pokok bakau, pokok macam-macam lah kita katakan untuk menjamin pertahanan dia ke apa benda sebagainya, tak perlu. Dia tak nak kita cerita tentang Melaka. Tapi dia nak kita gunakan pengetahuan yang kita ada tentang Melaka, yang kita tahu tentang kegemilangan Melaka. So itu dari pengajaran. Apa pengajaran atau apa iktibar kita dapat daripada situ. Contoh, kedudukan Melaka kita kata ada pokok api-api, pokok bakau apa benda telah menjadi benteng pertahanan dia. Benteng dari segi hakisan lah, benteng daripada diserang daripada orang luar ke apa, kita tahu benda tu. Jadi secara tak langsung kita tengok F1 dia. So apa dia iktibar kita dapat? Kita mestilah bijak untuk menggunakan kelebihan geografi. Tu dia. Kita tak cerita dah tentang pokok api-api ke apa benda, tak. Kita tak cerita. Daripada apa kegemilangan Melaka tu, kita apa iktibar kita dapat dari situ. Kan? Okey, kemudian kita kata tadi dia mempunyai hubungan dengan China ke apa. Jadi menjalin hubungan baik dengan negara luar. Maksudnya kita mestilah menjalin hubungan baik dengan negara luar. Maksudnya macam tu Ni iktibar yang waktu sekarang ni kita dapat daripada kegemilangan Melaka. Bukan kita cerita lagi tentang Melaka. Kita rujuk Melaka tu untuk kita nak keluarkan jawapan je. Kita tahu Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang sistematik. Jadi kita mestilah mematapkan sistem pentadbiran negara. Kita mestilah menggubal undang-undang yang berkesan. Kita mestilah memastikan sistem perundangan kita tersusun. Kita mestilah mempunyai pemerintah yang berwibawa. Kita mestilah memastikan politik negara stabil. Apa lagi kita boleh kaitkan? Kita boleh kait lagi taat setia. Kita mestilah memberi taat setia kepada pemerintah. Kita mestilah bersatu padu. Contohlah jawapan lain lagi yang kita boleh bagi bersatu padu kan, untuk memakmurkan atau untuk menjamin kemajuan negara. Maksudnya macam tu. Kan? So ingat kalau soalan iktibar dengan pengajaran ni, apa yang kita tahu tentang contoh satu lagi, cikgu bagi contoh sini, kita Jepun. Dia mungkin tanya apa iktibar kita dapat daripada pendudukan Jepun. Kita tahu Jepun ni menyusahkan kita lah apa benda, menipu kita lah apa benda sebagainya. So apa iktibar kita dapat? Kita jangan mudah percaya dengan kuasa asing ataupun kuasa luar, contohnya tu. Kita mesti berhati-hati untuk mengambil keputusan. Macam tu apa lagi kita kata? Kita mestilah bijak. Kita tengok Jepun ni menakluk tanah Melayu dengan menggunakan kebijaksanaan dia. Strategi dia yang bagus. Kita mestilah bijak dalam mengatur strategi. Contoh daripada situ. Itu antara contoh lah kalau soalan berbentuk iktibar. Sebab calon cikgu sendiri pun kadang ada yang dia cerita tentang Melaka apa benda kan. Sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Kan? Sebenarnya dia nak iktibar tu apa yang kita dapat daripada peristiwa tu. Kan? So kita keluarkan apa iktibar. Macam inilah, ini contoh. Sebab tu kalau kamu ada tengok buku ni nanti, kalau bahagian soalan-soalan bahagian iktibar, cuba tengok contoh iktibar yang diberi dan take note sikit lah. Ambil lah latihan sikit untuk dia kat situ. Supaya apa? Supaya kamu dapat kuasai soalan yang berbentuk iktibar tu.
Okey, itu tentang bab 1 kan. So kita pun dah pukul 10.41. Okey, ada soalan nak tanya? Last. So kita berhenti kat sini dulu insya-Allah. Esok cikgu ada program kat sekolah, cikgu tak boleh buat kelas. Mungkin cikgu akan buat 3 kali seminggu lah. Mungkin cikgu akan buat, kita akan sambung pula kelas berikutnya pada hari esok Khamis kan, hari Jumaat pun cikgu ada kelas, mungkin hari Minggu lah, malam ke ataupun pagi hari Sabtu kalau cikgu tak ada kelas hari Sabtu pagi. Tengok pada keadaan sebab esok dengan lusa memang 2 malam berturut cikgu ada program di sekolah, jadi tak dapat buat kelas pada waktu tu. Mungkin hujung minggu ni lah. Okey, ada soalan nak tanya last untuk tu? Cikgu, kalau kita nak rujuk video yang cikgu record macam mana ya? Okey, dia macam ni. Cikgu akan video ni, sebab video ni kita sejam setengah, so dia akan berat tau kalau cikgu letak terus kat Telegram apa, ambil masa. Apa yang cikgu akan buat, cikgu akan masukkan video cikgu ni di dalam YouTube. Senang cerita, sebab YouTube ni senang kalau nak masuk. Kan? Okey. Ada yang tanya macam mana nak masuk dalam grup pasak sejarah. Okey, Wan Hafiz. Okey, kejap lagi cikgu akan sebelum habis kelas nanti cikgu akan bagi link dekat ni lah, dekat ruangan chat nanti. Link tersebut, so kamu boleh guna link tersebut untuk masuk grup tersebut. Grup tu sebenarnya dah lama cikgu wujud, tapi cikgu baru nak aktifkan dalam ni lah, dalam minggu ni and sampailah kita exam. Nanti cikgu akan cuba bimbing kamu dari semasa ke semasa. Kan, okey. Dan kalau grup ni memang yang ada dalam pasak sejarah pun, kalau nak bertanya cikgu apa-apa pun sebenarnya boleh je bertanya, tak ada masalah. Boleh je bertanya dalam grup tu. Kalau kamu ada buat latihan ke apa, dia kata nak tunjuk kat cikgu ke, cikgu betul tak cara saya tulis ni, cara saya buat ni, insya-Allah cikgu akan cuba bantu kamu, cikgu akan cuba tanda. Kan, kalau kamu bagi kat cikgu lah, cikgu akan cuba tanda. Kan, kalau video tu nanti bila cikgu malam ni juga insya-Allah cikgu akan upload dekat YouTube dan link tu nanti cikgu akan bagi. So anytime je bila kamu nak tengok senang. Kamu just ni je kepada link tersebut. Okey, nanti cikgu akan masuklah dalam YouTube cikgu sendiri nanti. Okey. Nama YouTube cikgu. Okey, nama YouTube cikgu, Cikgu Hasmahan. Kamu type je Cikgu Hasmahan. Kan dalam tu sebenarnya pun ada cikgu ni kan untuk bahan-bahan itu pun ada. Bahan-bahan ada tingkatan 4 ni hanya satu bab je, bab 3 je yang cikgu tak sempat lagi buat. Tapi kalau yang lain rasanya semuanya dah ada. Kan, so dah boleh check. Kalau untuk tingkatan 4 lah. Okey, ada Okey, kalau tak ada, okey, tu je. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam masa yang ditetapkan. Cikgu akan letak dekat grup WhatsApp nanti. Cikgu dah bagi dah tarik ke atas dah. Itu antara yang cikgu bagi tadi lah, link untuk kalau nak masuk dekat YouTube tu. Dekat grup pasak sejarah, insyaAllah. Apa-apa nak tanya ke apa, terus je pergi dekat YouTube tersebut. Okey, esok kelas ada lagi ke cikgu? Okey, esok baca cikgu cakap, esok sebenarnya malam ada bacaan Yasin untuk form 5 sekolah cikgu. Jadi cikgu tak dapat cikgu nak hadir ke sekolah, so tak ada. Hari Jumaat rasanya cikgu ada kelas kot, sebab kelas cikgu tengok kalau tak ada kelas hari Jumaat cikgu akan ni, kalau ada cikgu terpaksa pergi kelas kat sekolah cikgu lah. Kalau kita nak ada pun mungkin hari Sabtu. Nanti cikgu akan malukan waktu dia bila hari Sabtu tersebut. So kita cubalah, cikgu cubalah dengan kamu ni buat 3 kali seminggu ke apa. Cuba untuk bantu kamu sebaik mungkin. Okey, jadi itu je daripada cikgu. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk next kelas kita. Apa-apa nanti cikgu maklumkan dekat grup tersebut. Dan juga dalam grup panitia sejarah pun. Okey, so sekian je daripada cikgu. InsyaAllah berjumpa lagi semua ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okey, sama.